Tiga, orang yang mazhab Syafi'i mengikut mazhab Hanafi dalam masa sholat di atas kendaraan. Orang bermazhab Syafi'i, kemudian dia ikut pula mazhab Hanafi dalam kes lain. Ini namanya talfik. Talfik dalam beza masalah boleh. Yang tak boleh talfik dia campur dalam satu ibadah. Itu tak boleh. Fatihahnya mazhab Syafi'i, kunutnya pindah ke Hambali. Itu tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Syafi'i itu. Tapi lepas dia i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kenapa tak baca kunut? Ini kan satu package. Bila dari awalnya Syafi'i, maka ujungnya tetap Syafi'i. Adapun wuduknya Hambali, salatnya Syafi'i, maka beza qadiyah boleh. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh dalam muqaddimah pembahasan masalah talfiq. Talfiq artinya campur mazhab. Tapi saya pribadi menganjurkan supaya kita dalam satu mazhab saja, supaya jangan terperosok ke dalam tatabbu' rukhas. Nak ambil mudah-mudahnya saja. Nak ambil sedap-sedapnya saja. Masa ambil sembahyang, dia pakai mazhab Hanafi. Sebab mazhab Hanafi sentuh lelaki perempuan tak mahram tak batal. Awak tadi dah sentuh dia, kenapa awak sembahyang? Tak batal lah. Hanafi. Masa sembelih kurban, awak tak berkurban tahun ni. Kurban sunat muakkad. Tapi dalam Hanafi wajib. Saya pindah Syafi'i je lah. Ini tak betul. Nanti kita terperosok dalam tatabbu' rukhas. Nak ambil senang-senangnya je. Apa itu bank konvensional? Wajibkah orang Muslim pilih perbankan Islam? Awak duduk kat Malaysia di Sabah. Apa bank konvensional? Bank Islam, bank rakyat. Saya bagi tazkirah di bank rakyat di Kuala Lumpur. 5,000 kaki tangan. Ustaz Abdul Somad, ini dulu bank konvensional, bank rakyat. Saya masa masuk ke dalam tu, astagfirullah, sampai hati mereka jemput saya pada bank konvensional. Rupanya Ustaz Somad ini dulu bank konvensional, tapi kemudian mu'allab jadi bank Islam. Bank rakyat berubah menjadi Islamic Bank, tapi dia tak bawa-bawa nama Islam. Tak ada sebut bank rakyat Islam, tak ada. Tapi yang tak Islam pun suka, kerana Islam membawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kecuali kita duduk kat Europe atau tempat yang tak ada Islamic Bank, tempat kita Islamic Bank merata-rata. Esok pagi ambil semua duit, pindahkan dari konvensional, masukkan ke Islamic Bank. Kalau tidak kita akan terkena riba. Na'udzubillah. Bolehkah Ustaz jelaskan berkenaan Imam Mahdi? Imam Mahdi, bukan Imam Mahadi. Ini dia tulis Mahdi. Mahdi imam kawan saya masa sekolah dulu. Ada kawan saya namanya Mahdi. Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang pada akhir zaman. Tapi tak usah cari-cari Imam Mahdi itu kampung dia di mana, sekarang dah lahir apa belum. Asyik mencari itu sampai lupa sembahyang. Jadi dulu masa kami dengan Habib Omar bin Hafiz di Jakarta, datanglah seorang bertanya, Habib, apakah Imam Mahdi dah datang? Kampung dia di mana? Nama dia macam mana? Nasab dia macam mana? Kata Habib Omar bin Hafiz, kita tak disuruh mencari-cari dia, kita hanya suruh percaya bahawa dia ada berdasarkan hadis-hadis sahih, dan kita disuruh hanya supaya beramal, beribadah, dan kita istiqamah, dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi, hafaz 10 ayat awal dan ujung. Kemudian pula sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Andai nanti dia datang Imam Mahdi, datang Dajjal, kita boleh membezakan kerana kita dapat hidayah. Sekarang orang tak boleh membezakan. Jangankan Imam Mahdi dengan Dajjal, jangankan Nabi Isa dengan Dajjal, wali Allah dengan bomoh aja banyak orang tak boleh bezakan sekarang. Bentuk dia macam wali Allah, rupanya wali setan. Na'udzubillah.
Oleh sebab itu, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Sesiapa sahaja yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, Allah lahu min nur. Allah bagi dia cahaya. Dengan cahaya itu dia boleh bezakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana yang benar, mana yang salah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan pada kami yang hak itu benar, beri kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan pada kami yang batil itu salah. Warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Andai Imam Mahdi nanti datang, kita boleh bezakan dia. Sebab apa? Sebab amal kita ikhlas dan tidak makan riba, haram dan syubhat. Itu yang perlu. Bukan kita cari-cari Imam Mahdi dah lahir atau belum. Cari pula. Saya sedang cari Imam Mahdi ni Ustaz. Di mana? Google. Makin tak dapat. Benarkah kegemilangan umat di akhir zaman akan bermula di sebelah barat? Rasa timur, silap tulis. Ada satu yang belum dapat. Islam pernah jaya pada Arab, Bani Umayyah. Islam jaya pada Persia, Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu emak dia Persia, orang-orang Persia yang nikah dengan Arab. Islam pernah jaya pada Europe, Andalusia. Islam pernah jaya di India, Taj Mahal, peninggalan Islam. Islam pernah jaya di Turki, 500 tahun, Konstantinopel. Ada satu yang belum pernah dapat. Siapa dia? Nusantara. Insya Allah Islam akan bangkit dari Nusantara. Makanya dulu ketika datang Fazlur Rahman ke IIU, International Islamic University, UIA, apa kata dia? Islam akan bangkit dari sini. Oleh sebab itu maka anak-anak kita mesti kita katakan, kita akan bangkit. Anak-anak kita katakan mereka yang akan membebaskan Palestina dari Israel, insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bukan maksud saya esok pagi semua pergi ke Israel lah. Belajar baik-baik yang perubatan, dalami ilmu perubatan ini, nanti selepas banyak duit buat sekolah di Palestina. Pergi ke Palestina memberikan ubat-ubat. Itu yang penting. Itu yang mesti kita persenjatai, bukan senjata dengan menembak membunuh. Kata Ismail Raji Al-Faruqi, Profesor Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestin, tapi kemudian berdebat dengan perempuan Yahudi. Yahudi itu masuk Islam, nikah. Dua-duanya dibunuh oleh agen Mossad dari Yahudi. Mati Ismail Raji Al-Faruqi. Kata dia Islam akan bangkit bukan dengan peperangan, tapi dengan ilmu pengetahuan. Maka mesti dijumpakan antara saintifik dengan Islam. Maka kata dia mesti didirikan universiti-universiti Islam. Akhirnya tawaran itu diterima oleh Malaysia dan Pakistan. Maka di Islamabad dibuat satu Islamic University, Islam University Islamabad, dan satu lagi di Gombak. Itu idea daripada Ismail Raji Al-Faruqi. Kita akan bangkit di akhir zaman adalah dengan ilmu pengetahuan. Saya ingin tanya tentang shaf dalam solat. Apakah sah solat jika shaf terlalu berjarak? Kerana ada satu tempat, ya saya sewaktu tarawih shaf perempuannya semuanya satu orang satu sajadah. Oh, satu sajadah bukan untuk satu orang. Bila kita solat di masjid, satu sajadah, satu tika sembahyang, satu tika sembahyang. Banyak orang silap, lalu satu tika sembahyang itu untuk dia saja. Bila ada orang lain pijak, awak dah lalu sempadan lah. Nah, jadi dalam solat itu qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin. Bahu jumpa dengan bahu, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki. Bahu dengan bahu tak masalah, sebab ada kain. Bahu saya jumpa dengan bahu tuan tak masalah, sebab ada kain. Nanti yang muncul ada masalah sikit, kaki jumpa dengan kaki. Awak rasa geli lah gitu dia. Maka bila sekali kita rapat dia agak gesel sikit, usah apa lagi. Nanti asyik nak urus kaki je lah. Dia reka sikit. Jangan sampai jauh betul. Sampai satu tika sembahyang satu orang, satu tak betul. Rapatkan. Maka imam tak boleh angkat takbiratul ihram sebelum dia tengok.
Tengok dia pandang ke belakang. Sawus sufuf, luruskan saf. Istawu atadilu, lurus dan rapat. Saddul furaj, saddul halal, tutup celah, jangan sampai ada. Setelah dia tengok, lurus, rapat. Itu kenapa tak isi? Saf 2, maju ke depan. Jangan sampai ada kosong. Terus, baru takbiratul ihram. Tapi tak perlu pula dia tengok sampai satu-satu tu. Dulu ada pelajar macam itu, bila dia jadi imam, dia tengok satu-satu. Rupanya ada satu yang tak sabar, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Kena kudeta dia. Oleh sebab itu maka ini syarat. 2 hadis tentang saf ini. Yang pertama, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Satu lagi, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Pertama, tak sempurna salat kalau tidak saf rapat dan lurus. Yang kedua, min iqamatis shalah, tak tegak salat. Salat itu terlaksana tapi tak tegak menurut tuntunan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita disuruh menegakkan salat, aqimis shalah, tegakkan salat. Oleh sebab itu maka luruskan shaf, buat pelatihan imam, buat supaya imam, khatib, alim ulama, supaya tapi insyaAllah di negeri kita ada MUIS, ada mufti, ada jawatan agama Islam, ada sekolah-sekolah agama, maka tidak diragukan lagi ini akan kita jaga tentang masalah shaf ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.